Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 弟兄姐妹们，在我们听到之前，我们先一起来低头祷告。 Bapa kami yang di surga yang mengasihi kami, 我们在天上的父，爱我们的父， ajar kami supaya kami bisa sungguh-sungguh berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. 教导我们，让我们能够活在你的旨意，在你的道路中。 Ajar kami bisa taat akan perintah-Mu, karena perintah-Mu itu baik bagi kehidupan kami. 教导我们能够顺服你的命令，因为你的命令、你的诫命是美好的。 Karena itu Tuhan, saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk dapat tenang mendengarkan kebenaran-kebenaran Kau. 所以主，今天在这个时刻，我们就把我们的心，把我们的一切思想献上，我们要安静在你的宝座面前。 Karena itu juga Tuhan, kami memohon kepada Allah Roh Kudus untuk boleh menolong kami, 所以我们也请求圣灵上帝来帮助我们， menguasai kami dan memimpin kami, 来掌管我们，来带领我们。 agar di dalam keterbatasan kami dapat memahami betapa luas dalam tingginya kebenaran Kau. 好让在我们的软弱里面，我们能够了解你的伟大。 Berbicaralah dan kami siap mendengarkan. 主，求你对我们说话，我们准备好了聆听的话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu semuanya, serta rekan-rekan pemuda dan rekan-rekan remaja yang saat ini di rumah beribadah bersama-sama. 弟兄姐妹们平安，在家里面跟我们一起聚会的青少年人们也平安。 Kiranya kita semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan yang terus melingkupi hidup kita. 但愿我们今天继续不断的活在神的恩典、神的平安里面， Dan saya berdoa kiranya kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. 并且我的祷告就是你们大家都健康、都平安， Dan terus berlimpah dengan rasa syukur dan ucapan sukacita dalam hidup kita. 并且心中充满喜乐，充满对神的一个感恩。 Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. 那么弟兄姐妹们，我们今天一起要来学习一个宝贵的真理。 Dan judulnya adalah jangan menyerah, tetap berjuang di dalam Tuhan. 那么我们今天的主题就是叫做不要放弃，继续在主里努力。 Satu firman Tuhan yang diharapkan membuat kita bisa tetap bertahan, bisa tetap berpengharapan sekalipun kita tahu benar kita sedang menghadapi satu kondisi yang tidak mudah. 那么我非常的希望神的话语能够鼓励我们，能够带给我们一个希望。虽然我们今天处在一个不容易的状况当中， Satu kondisi yang mungkin membuat kita menjadi cemas, menjadi khawatir dan menakutkan bagi 那么 kita. 这样子的一个情况，也许会使我们心里非常的忧虑，非常的这个忧伤。 Dan biarlah firman Tuhan ini sekali lagi memberikan kekuatan dan penghiburan. 可是但愿神的话带给我们新的力量、新的盼望。 Landasan firman Tuhannya terambil dari Ester pasal yang keempat ayat ke-10 sampai ke-17. 那么我们今天的这个经文就是取自于以斯帖记第4章10到17节。 Mari Bapak Ibu, saya bacakan bagi kita semua. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. 以斯帖记第4章10到17节，神的话这样子告诉我们：以斯帖就吩咐哈塔格去见末底改说，王的一切臣仆和各省的人民都知道有一个定例，若不蒙召上入内院见王的，无论男女，必被致死，除非王向他伸出禁杖，不得存活。现在我没有蒙召进去见王，已经30日了。人就把以斯帖这话告诉末底改。末底改突然回复以斯帖说：“你莫想在王宫里抢过一切犹大人，得免这祸迟死。你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你父家必知灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”以斯帖就吩咐人回报末底改说：“你当去召集书珊城所有的犹大人，为我禁食3昼3夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样禁食。然后我违例进去见王，我若死就死吧。”于是末底改照以斯帖一切所吩咐的去行。 Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， buku Deep Down Dark 那么有一本书叫做《地底》， adalah buku yang menceritakan kisah nyata tentang kesaksian dari 33 orang yang bekerja di sebuah tambang yang terjebak di bawah tanah sedalam kurang lebih 700 meter di dalam waktu 69 那么 hari. 在这一本书里面讲到大概有33名的这个矿工，他们被陷入在一个这个坑里面700公尺之深，69天之久。 Peristiwa ini terjadi di Chili 那么这件事情发生在智利， pada tahun 2010. 发生在2010年。 Saya rasa kita semua juga mungkin masih mengingat peristiwa itu. 那么我相信，也许我们当中有很多人还记得这件事件。 Karena kejadian ini cukup menghebohkan dan cukup banyak diberitakan. 那么因为这件事件呢是非常的严重，然后也传了很多次。 Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 那么弟兄姐妹们， pada waktu itu 在那个时候， banyak orang mengira bahwa kesempatan untuk bisa menolong orang-orang atau 33 orang yang terjebak itu begitu mustahil atau begitu kecil sekali. 那个时候呢，有很多人想说要拯救这33名矿工，这是很不可能的一件 Kenapa 事情。 demikian Bapak Ibu 为什么 sekalian? 这样子呢？ Karena tantangan dan hambatan di dalam melakukannya itu terlalu besar. 因为要完成这件事的这个挑战是非常的大， Ada batu yang begitu besar yang menghalanginya. 有很大块的一个石头来拦阻他们的那一条 Tempat 路。 mereka terjebak begitu dalam 700 meter. 他们受困的那个地方也那么的深入，大概有700公尺之 Dan 深。 upaya apapun untuk melakukan pengeboran ke dalam Bapak Ibu sekalian itu bisa membuat struktur gua-guanya itu menjadi runtuh dan menimpa orang-orang itu. 那么，如果他们要透过别的方法急救的话，他们会使这个坑这个倒塌。 Dan secara mental orang-orang ini bukan hanya sekedar menjadi takut dan khawatir, tapi mereka bisa saja jatuh kehilangan pengharapan. 那么他们所面对的不只是一个肉体上的一个难处，而是心理上的一个难处。他们处在一个绝望的这个情况之下。 Dan kita tahu jika seseorang sudah kehilangan pengharapan, maka semangat hidup pun sudah menjadi tidak ada. 我们知道，如果一个人失去了盼望，他也就已经没有生存力了。 Nah, namun Bapak Ibu sekalian, di luar dugaan, di luar perkiraan, 但是弟兄姐妹们，在人的意料之外， ternyata ke-33 pekerja ini 原来这33名的矿工， itu sanggup bertahan 他们可以维持下去， hampir atau lebih dari 3 bulan. 已经超过3个月之久了。他们维持下去69天， Bahkan pada akhirnya mereka dapat diselamatkan. 甚至到最后呢，他们都可以被救出来。 Nah, pertanyaannya Bapak Ibu 问 sekalian, 题是， apa yang membuat mereka bisa bertahan? 他们为什么能这样子维持呢？ Apa yang membuat mereka bisa pada akhirnya diselamatkan? 为什么他们能够被救出来呢？ Ternyata Bapak Ibu sekalian jawabannya karena mereka memutuskan untuk tidak menyerah dan mau terus berjuang berharap pada Tuhan. 原来答案或者秘诀，就是因为这33名的矿工，他们决定不放弃，继续的仰望上帝。 Mereka bersama-sama bergabung di dalam doa-doa. 他们一起在那边祷告， Mereka bersama-sama saling memberitakan tentang kabar tentang Tuhan 他们 Yesus. 在那边来传讲耶稣的这个事情。
Nah, kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu sekalian dipimpin oleh seorang bernama Jose Enriquez. 那么这样子的一个聚会呢，有一个人叫做何西恩利困所带领的 Nah,。salah seorang ya pekerja tambang yang juga terjebak. 那他是其中一个被困的这个矿工。 Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan yang diberitakan, doa yang dipanjatkan, hati yang diserahkan pada Tuhan, itu memberi kekuatan yang luar biasa pada kehidupan mereka. 原来呢，仰望上帝、交托上帝的这一颗心，亲近上帝的这一颗心，赐给他们一个极大的力量，继续的仰望上帝， Sehingga mereka bisa bertahan dan akhirnya bisa 以 diselamatkan. 至于他们可以维持下去，他们到最后被救出来了。 Nah, peristiwa ini pada akhirnya dikenang sebagai peristiwa kemenangan karena iman dan karena kasih Tuhan. 那么到后来呢，这件事情呢，被人纪念为一个因为信心而得胜的事情。 Sesuatu yang buruk berubah menjadi sesuatu yang indah. 艰难的事情到最后变为一个美好的事情。 Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, 在我们所读的这一段经文里面， kita menemukan satu tokoh Alkitab yang luar biasa namanya Ratu Esther. 那么我们遇到一个非常伟大的这个圣经人物，叫做以斯帖。 Yang juga mengalami masalah dan tantangan yang sangat berat di dalam hidupnya. 在他的生活里面，他也面对同样艰难的一个挑战。 Tapi juga dia adalah orang yang memutuskan untuk tidak menyerah dan mau terus berjuang. 可是呢，他也决定不放弃，他要继续的努力。 Sekalipun nyawanya pada waktu itu menjadi taruhan. 虽然那个时候他的命在旦夕， Dan seperti ke-33 pekerja tambang itu, Esther pun sama-sama berhasil menghadapi tantangan-tantangannya. 就如那33位的这个矿工一样，以斯帖他也到最后也能够胜过这样子的一个挑战。 Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mencoba melihat apa sih yang menjadi kunci keberhasilan dari Ratu Esther ini. 那么今天弟兄姐妹们，我们也一起要来看，到底以斯帖往后的这个得胜的秘诀是什么呢？ Sehingga dia menjadi satu pribadi yang tidak mudah menyerah dan terus mau berjuang menghadapi setiap 以至于他 tantangan-tantangan. 能够成为这样子不容易放弃，能够勇敢面对挑战的一个人。 Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui apa yang menjadi kunci keberhasilan Esther, 那么，如果我们要了解以斯帖的这个得胜秘诀的话呢， maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Esther ini. 那么首先我们必须先了解以斯帖所面对的问题到底是什么呢？ Nah, Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， di dalam Esther pasal 3 di sana diceritakan kepada kita tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh Esther. 那么在以斯帖记第3章告诉我们，以斯帖所面对的挑战到底是什么？ Di sana diceritakan bahwa ada seorang pejabat tinggi kerajaan Persia yang bernama Haman. 在那边呢，告诉我们有一个波斯国的这个高级官员叫做哈曼， Dia memiliki satu rencana yang jahat, yaitu dia ingin membinasakan seluruh orang Yahudi di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Persia. 那么那个时候他有一个计划，要在故事王国里面来，在故事王国之下的所有犹太人将要被他灭绝。 Dan rencana yang jahat ini ternyata disetujui oleh raja. 那么原来王也答应了，也准许了这样子的一个坏的计划。 Dan juga Haman pada waktu itu setelah disetujui oleh raja, dia menetapkan kapan waktu pembinasaan orang-orang Yahudi itu. 然后王准许他之后，哈曼也决定了他要在哪时候来灭绝犹大人。 Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika berita mengerikan ini didengar oleh Mordekai, ayah angkatnya dan sepupunya Ratu Esther, 那么当摩底改听到这样子的一个消息的时候， maka dia berkabung, dia meratap, dia berdoa di depan pintu gerbang istana agar Tuhan menyelamatkan umatnya. 然后他就在朝门前在那边祷告，他在那边哀哭，他在那边仰望上帝。 Nah, pada waktu itu Esther yang sudah menjadi ratu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. 那个时候呢，以斯帖他已经当了一个王后，他根本不知道到底发生了什么事情。 Karena itu ketika dia melihat Mordekai, ayah angkatnya, meratap di pintu gerbang istana, dia mau bertanya kenapa ayah angkatnya itu melakukan hal yang sedemikian. 那么当以斯帖听到他的看父在这个朝门前这样子的哀哭，他就想知道到底发生了什么事情。 Lalu Esther mengirim sida-sidanya untuk menanyakan apa yang terjadi. 然后以斯帖他就差派了一个太监去询问到底发生了什么事情。 Dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke firman Tuhan yang barusan kita baca. 然后呢，我们就简单来说，就进入了我们所读的这一段经文里面。 Mordekai menceritakan apa-apa saja rencana jahat dari Haman kepada Esther. 那么摩地改他就向以斯帖诉说哈曼一切的这个恶意， Yaitu rencananya untuk membantai orang-orang Yahudi.
就是他的这个恶意要斩杀所有的犹太人，要灭绝所有的犹太人。 Lalu Mordekai meminta kepada Esther untuk secepat mungkin menghadap Raja Ahasiweros yang waktu itu berkuasa. 然后呢，这个摩地改就很这个央求以斯帖尽快的面对亚哈睡罗王，就是当 Untuk 时的这个在 memohon 位的王， kepada Raja agar supaya Raja membatalkan rencana jahat dari Haman ini. 来请求王来取消哈曼的这个恶意。 Tugas yang diemban oleh Esther ini bukanlah tanpa tantangan Bapak Ibu 那 sekalian. 么以斯帖所要担当的这个任务，并不是没有挑战的。 Kalau kita melihat ayat 11, 那么如果我们看第11节， Esther mengatakan bahwa tidak boleh seorang pun sebenarnya datang menghadap raja dengan sembarangan. 那么以斯帖告诉这个摩地改说，其实没有一个任何人能够随随便便的来去 Nah, 见 bila 王。 ada seseorang yang memaksa datang menghadap raja tanpa dipanggil, tanpa diundang oleh raja, 那么如果有一个任何人他在不蒙召的情况之下擅入内院见王的 maka 话， seperti kata ayat 11, orang itu pasti dihukum 那么 mati. 就像第11节所告诉我们的，那人就必被致死。 Kecuali kepada orang di mana raja berkenan, dia berbelas kasihan, maka orang itu sekalipun demikian agar akan tetap hidup, dia akan diulurkan tongkat emasnya. 除非如果王喜悦那个人，王怜悯那个人，王就会向那个人伸出他的这个金杖，那个人就必得存活。 Nah, Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， persoalannya 那么问题就是， pada saat itu Esther ragu pada dirinya. 那么那个时候以斯帖他犹豫， Apakah pada saat itu dia orang yang berkenan pada raja kalau ia datang tiba-tiba menghadap raja? 问题是如果以斯帖擅入内院见王，他是否是一个王所喜悦的人呢？ Kenapa demikian 为 Bapak 什么 Ibu 这 sekalian? 样子呢？ Alkitab katakan bahwa sudah 30 hari Esther belum dipanggil oleh raja untuk menghadapnya. 因为圣经告诉我们，王没有召以斯帖已经30天了。 Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa penafsir mengatakan, kenapa Esther belum dipanggil-panggil selama 30 hari oleh raja padahal dia permaisuri raja? 那么以斯帖她根本是一个王后，为什么王已经没有召她30天了呢？有一些的解经家这样子解释。 Penafsir mengatakan mungkin penafsir bahwa pada saat itu relasi atau hubungan Esther dengan raja sedang hambar. 那么很可能一些的解经家说，王和王后的关系那个时候有出问题， Raja sedang tidak mempedulikan Esther. 那个时候王根本不理王后， Karena seperti kita ketahui raja-raja pada zaman-zaman seperti 因 itu 为就如我们所知道的，当时的王 biasanya memiliki begitu banyak selir atau wanita-wanita 他们有许多的王后， yang selalu siap kapan saja melayani raja. 他们随时准备服侍王。 Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih masalah yang harus dihadapi Esther? 那么到底以斯帖将要面对的问题又是什么呢？ Esther harus berlomba dengan waktu menghadap raja untuk memohon belas kasihan dan segera membatalkan rencana jahat Haman. 那么以斯帖他必须尽快的见王，来向王请求，来取消哈曼的这个计划。 Namun masalahnya Esther bisa saja dihukum mati karena pada waktu itu raja tidak sedang memanggil dia. 可是呢，问题是以斯帖很可能就被致死，因为那个时候王根本不召他进来。 Dan kalau dia mengharapkan belas kasihan raja, pada waktu itu 30 hari raja pun tidak sedang menghubungi dia. 那么如果他希望王怜悯他，其实根本已经30天了，王没有召他进来啊。 Sebuah penggambaran betapa saat itu relasinya tidak sedang dekat dengan raja. 那么意思就是说，其实他跟王的关系是没那么近，没那么 Itulah 近。 Bapak Ibu sekalian, sebabnya tantangan Esther itu menjadi begitu berat. 为这个缘故呢，以斯帖将要面对的一个挑战是甚大甚重的。 Di satu sisi Esther harus mengemban tugas untuk cepat-cepat datang menghadap raja untuk menolong agar raja menolong bangsanya, melepaskan bangsanya dari rencana jahat Haman. 那么另一方面呢，以斯帖他要赶紧的去见王，来救他的这个百姓。 Tapi di sisi yang lain Esther tahu kalau dia memaksa datang kepada raja, nyawanya bisa hilang. 可是另一方面呢，以斯帖他又深深的明白，他知道如果他擅入内院见王，他会死。 Bapak Ibu sekalian, inilah tugas dan tantangan yang harus dihadapi oleh Esther. Sungguh berat dan tidak mudah. 那么这个就是以斯帖将要面对的一个挑战，他的任务实在是重大，实在是难啊。 Namun kalau kita baca penuh kisah Esther ini, 但是如果我们读整个以斯帖记， maka Bapak Ibu sekalian akan tahu bahwa akhir cerita ini happy ending. 那么我们就会知道，其实这个故事的结局是快乐的。 Esther tidak menyerah.
那么以斯帖他不放弃， Dia tetap berjuang dan memberanikan diri menghadap 他 raja. 继续的努力，他勇敢的去见王。 Dan pada akhirnya raja membatalkan semua rencana jahat Haman. Umat Tuhan terpelihara dan Haman yang jahat itu pada akhirnya yang dihukum 那么 mati. 到最后呢，王也取消了哈曼的这个计划，哈曼这个犹太人被拯救，并且哈曼被致死。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 那么主内弟兄姐妹们， di dalam kehidupan sehari-hari kita pun 在我们的日常生活里面， kerap kita juga harus menghadapi hal-hal atau kondisi-kondisi masalah-masalah yang menekan kita. 我们许多时候也必须面对这一些攻击我们的问题。 Tentunya setiap pribadi bisa berbeda-beda. 当然，我们每一个人所面对的问题是不一样， Bagaimana tekanannya pun bisa berbeda-beda. 每一个人所面对的压力也有所不同。 Tapi seperti kita ketahui, 但是，就像我们所知道的， kita semua saat ini sama sedang ada di bawah satu kondisi yang mengancam, yang menekan kita karena adanya wabah virus corona. 那么我们今天都处在一个一样的这个情况、一样的危机之下，就是因为这样子的一个新冠状肺炎病毒的 Satu 这个 wabah yang bukan saja 危险。 mengancam kesehatan kita saja, 它不单威胁到我们的这个健康身体， tapi wabah ini juga mengancam aspek-aspek lain atau wilayah-wilayah lain di dalam kehidupan 但是 kita. 这样子的一个流行病毒呢，它也其实威胁到我们生活其他的层面。 Ada banyak yang dipengaruhi oleh adanya wabah ini. 那么因为这样子的一个流行病呢，影响了很多的层面。 Salah satunya adalah perekonomian kita. 那么 Bapak-Ibu 其 sekalian. 中一个层面就是我们的经济。 Wabah ini membuat banyak orang atau perusahaan-perusahaan menjadi kesulitan. 那么这样子的一个流行病呢，使许多的人、许多的公司都面对问题，都面对这个危机。 Bahkan satu kenalan berbicara kepada saya menceritakan bagaimana kondisi ini mempengaruhi kehidupannya. 甚至有一个朋友对我讲述说，他的朋友这个人面对这样子的一个危机， Bapak Ibu sekalian, dia adalah seorang karyawan biasa. 他是一个一般的员工。 Pada awalnya dia dirumahkan dalam seminggu 3 hari dia bekerja. 那么一开始呢，他一天只上3天的工，3天的班， Tentu saja ini mengurangi pendapatan dia. 这当然减少了他的收入。 Tapi sekarang ini direncanakan untuk di off-kan benar-benar penuh hari. 但是呢，现在却有计划把它就停工了。 Sudah barang tentu penghasilannya akan jauh drop. 这当然就大大影响他的收入。 Dia bergumul bagaimana dengan kesehariannya. 他很挣扎，怎么样面对他日常的需要？ Bagaimana dia harus menghidupi keluarganya. 他如何供应他的家人呢？ Bagaimana dia harus membayar uang sekolah 他 anak-anak. 如何来交他孩子们的学费呢？ Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak hal yang dipengaruhi oleh adanya wabah ini. 弟兄姐妹们，这样子的一个流行病带来许多或者极大的影响， Kita semua bersama-sama menghadapi kesulitan. 我们都一样面对这样子的一个困难。 Namun berdasarkan firman Tuhan ini kita akan mengambil 2 pelajaran dari kisah Esther ini 可是根据今天的这个神的话，我们要学习2件事情， yang boleh menolong kita menjadi orang-orang percaya yang tidak mudah menyerah dan tetap berjuang sekalipun kita harus menghadapi tantangan yang ada pada kita. 这会帮助我们在面对这样子困难的一个挑战当中，我们不容易放弃，并且我们会在主里继续的努力。 Nah, kunci apa saja atau kunci rahasia apa yang diajarkan oleh Esther, kisah Esther, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah. 那么透过以斯帖的这样子的一个事件呢，他又教导我们怎么样来面对这样子的一个挑战，成为一个不容易放弃的 Yang 人。 pertama Bapak Ibu sekalian, 第一， kita harus mempunyai komunitas yang saling 我 mendukung. 们一定要拥有一个彼此支持的这个团队。 Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, inilah pelajaran pertama yang harus kita miliki agar kita bisa menjadi orang yang tidak mudah menyerah, yaitu kita mempunyai komunitas yang saling mendukung. 第一，就是在面对挑战里面，在面对挑战的时候，我们不容易放弃，我们继续努力的一个秘诀，就是我们拥有一个彼此支持的一个团队。 Mari Bapak Ibu kita lihat kisah Esther kembali. 那么我们一起来再次看以斯帖的这个故事。 Apa sih yang membuat Esther tidak menyerah dan berani berjuang menghadapi tantangannya? 那么使以斯帖不容易放弃，并且勇敢面对这样子的一个挑战的秘诀到底是什么呢？ Karena Esther dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya. 那么因为以斯帖周边有一些支持他的人， Esther memiliki komunitas yang menopangnya. 他有一个团队，他活在一个群体里面，这个群体支持他。 Nah, siapa saja Bapak Ibu 那么 sekalian? 这一些人到底是谁 Yang 呢？ pertama itu dari Mordekai. 第一就是摩地改，
Mordekai menasihati, Mordekai mendorong Ester. 摩地改这样子劝他、鼓励他、推他。 Ketika Ester mengalami kekhawatiran, ketika Ester mengalami ketakutan untuk menjalankan tugasnya. 当以斯帖要完成这样子任务的时候，心里忧虑、心里惧怕的时候， Mordekai lah yang memberikan gambaran besar yang lebih luas tentang apa yang terjadi. 然后摩地改他劝勉以斯帖，告诉他到底发生了什么事情， Yaitu bahwa Tuhan sedang mengerjakan keselamatan bagi umatnya. 就是其实上帝在透过他要完成这样子的一个救赎大功。 Ester bisa saja memilih apakah dia mau dipakai Tuhan atau tidak. 那么以斯帖他当然可以选择要不要被上帝所使用， Namun di atas semuanya itu Tuhan tetap sedang bekerja menolong umatnya. Entah Ester mau ataupun 但是 tidak mau. 超过这一切，其实上帝在动工，要拯救他的百姓，不管以斯帖愿意不愿意。 Mordekai menunjukkan pemahaman tentang Allah yang berdaulat kepada Ester. 那么摩地改他正在告诉以斯帖一个掌权的一位上帝。 Nah, selain Mordekai, 那么除了摩地改之外呢？ Ester juga Bapak Ibu sekalian didukung oleh komunitas orang-orang Yahudi lainnya. 那么以斯帖也有其他的犹太人的这样子的一个团队群体来支持他。 Nah, mari perhatikan ayat yang ke-16. 我们一起来注意第16 Di 节。 sana Ester meminta agar seluruh orang Yahudi yang ada di kota Susan untuk mendukung dia dengan cara berdoa dan berpuasa selama 3 hari. 16节告诉我们，以斯帖要求在书珊城内所有的犹太人都一起为他祷告，为他禁食3周3夜。 Jadi Bapak Ibu sekalian, Mordekai mendukung dalam mencerahkan pemikiran Ester. 所以呢，摩地改支持以斯帖启开他的思想， Dalam pemahaman Ester tentang Tuhannya. 来开发他对上帝的这个思想。 Dan orang-orang Yahudi yang lainnya yang ada di kota seluruhnya, segenapnya mendukung dalam hal kerohanian 并且 Ester. 他周边的犹太人，甚至全城的犹太人都一起来支持以斯帖的 Satu 领域， gabungan yang luar biasa yang menjadi landasan yang kokoh untuk Ester bisa menjadi pribadi yang tidak menyerah. 是一个非常了不起的一个结合联盟，并且赐给他一个很稳固的根基，让他能够继 Nah 续 inilah 的奋 Bapak 斗 Ibu。sekalian kunci rahasia kenapa Ester tidak menyerah pada tantangannya. 这个就是以斯帖在面对挑战当中不放弃的秘诀。 Ester berani melangkah dan berjuang melakukan 那么 tugasnya. 以斯帖他勇敢于往前走，来 Karena- 面对，来 Karena 担当他这样子 Ester 的一个任务。 memiliki komunitas yang mendukungnya. 那么因为以斯帖他拥有一个支持他的团队， Inilah Bapak Ibu sekali lagi pelajaran pertama. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. 如果我们要成为一个不容易放弃的人，我们就要学习这个第一个功课。 Bahwa kita tidak bisa hidup sendiri di dalam panggilan kita dan juga di dalam tantangan-tantangan hidup kita. 在我们的护照里面，在我们的这一条人生道路中，我们不能够独自一人行 Kita 走。 membutuhkan saudara-saudara seiman kita. 我们需要主内的弟兄姐妹们， Kita membutuhkan orang-orang percaya yang dekat dengan kita, yang mendukung, menopang, mendoakan kita. 我们需要哪一些主内的弟兄姐妹们来支持我们， Yang mendengarkan setiap pergumulan-pergumulan dan keluh kesah kita. 来聆听我们一切的难处，我们一切的困难， Satu komunitas yang berjaga-jaga buat kita. 是为我们持守、为我们守望的一个团队。 Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? 那么为什么这样子 Karena 呢？ memang dari awalnya Tuhan menciptakan kita, mendesain kita sebagai pribadi-pribadi yang membutuhkan sesamanya. 因为呢，上帝从一开始就设计我们、创造我们为一个彼此需要的一个人， Baik untuk menjalani panggilannya ataupun menghadapi 无 tantangan-tantangannya. 论是在完成上帝所托付给我们的呼召，或者是在完成神所托付给我们的这个任务。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 那么弟兄姐妹们， banyak orang jatuh ke dalam dosa, 那么有许多的人落在罪恶里面， banyak orang jatuh ke dalam pencobaan, 那么有许多的人被 banyak 引诱、 orang 被试探， gagal menghadapi 有 pergumulannya. 许多人他们失败面对他们的这样子的一个挣扎。 Itu tidak semata-mata karena terlalu berat pencobaan atau 这 pergumulannya. 不只是因为他们所面对的问题太大， Kebanyakannya Bapak Ibu karena mereka menghadapinya sendirian 大部 saja. 分都是因为他们独自一人面对他们的这个挑战。 Sendirian membuat kita menjadi lemah. 那么自己一个人会使我们软弱， Sendirian membuat kita mudah patah, 那么自己一个人会使我们 mudah rontok, 这个倒塌、 mudah hancur. 化解。 Karena 破碎 itulah Bapak Ibu sekalian, 那么弟兄姐妹们， kalau kita rindu menjadi orang-orang percaya yang terus mampu berjuang dan tetap tidak menyerah Nama terhadap Ibu. tantangan kita, 如果我们在面对挑战困难的时候，我们要成为一个刚强、继续往前走的一个信徒， maka kita
perlu seperti Esther, kita perlu orang-orang yang mendoakan kita, kita perlu orang yang berpuasa bagi kita, kita perlu orang-orang yang menasihati kita. 我们就像以斯帖一样，我们需要有人为我们祷告，我们需要有人为我们这个禁食支持我们。 Pergi ke gereja tiap minggu itu bagus 那 sekali. 么来教会每一个礼拜，这是当然非常好的一件事情， Tapi itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian. 但是那是不够的。 Kita perlu tertanam di dalam komunitas yang lebih kecil di gereja ini. 那么我们需要在更小的一个团体、更小的一个群体里面，这个更深扎根， Komunitas yang mengenal kita lebih dekat, akrab dan intim dengan kita. 更亲近的这个与我们更亲近、更深的了解我们， Di mana kita bisa membicarakan bahkan hal-hal yang mungkin kita simpan begitu lama. 甚至我们跟他们能够说出我们一些心里面说不出来的话。 Saling mendoakan dan saling menopang. 我们彼此祷告，我们彼此鼓励。 Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada gereja kita karena kita saat ini memiliki satu gerakan yang namanya Home. 所以我们感谢上帝，在我们的教会有一个这个运动，有一个这个节目叫做 Home。 Kelompok-kelompok kecil tempat kita bisa bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan bersama, berdoa bersama. Home 是一个小组，在小组里面呢，我们可以在那边一起来学习神的话，我们彼此祷告，我们一起来成长。 Tempat kita bisa sharing pergumulan kita dan kita bisa saling mendoakan 我们 satu 在 sama 那边 lain. 可以分享我们一切的难处，我们就彼此代祷。 Karena itulah mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami betapa pentingnya komunitas yang mendukung kita, 所以弟兄姐妹们，如果我们了解支持我们的这个团队的这个重要的角色的话， mari kita bergabung di dalamnya. Karena ketika kita terlibat di dalamnya, maka sekali lagi kita punya orang-orang yang berjaga-jaga untuk kita. 我们就要加入在其中，因为当我们加入在这样子的团队里面，在这样子的一个小组里面，就会有人为我们守望。 Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian berpikir, oh iya ya saya harus ikut Home, tapi kemana ya caranya? 如果现在你们开始想到说有感动，说我要参加这样子的一个小组，但是我要联络谁呢？ Mudah sekali Bapak Ibu. 非常的简单， Bapak Ibu tinggal hubungi para pembina-pembina atau hamba-hamba Tuhan di tiap kebaktian-kebaktian Bapak Ibu 你们 sekalian. 就联络你们每一个敬拜、每一个崇拜的这个神仆。 Maka Bapak Ibu akan sekali lagi ditempatkan di satu home demi satu home yang akan menolong kita bertumbuh 他 bersama. 们就会帮助你们安排你们进入每一个小组。 Bapak Ibu sekalian, inilah pelajaran pertama. Bagaimana caranya Esther bisa bertahan, bisa tidak menyerah, berjuang menghadapi tekanan hidupnya. 这个就是以斯帖在面对这样子的挑战不放弃的这个秘诀， Dia mempunyai komunitas yang 就 mendukungnya. 是因为他有一个支持他的团队。 Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? 那么我们不容易放弃的这个秘诀是什么呢？ Kita harus mempunyai komunitas-komunitas yang mendukung kita. 我们也必须拥有这样子的一个团队， Mendukung 支持 kita 我们 untuk semakin mengasihi Tuhan. 支持我们更加的爱上帝。 Dan bersyukur gereja kita punya home, komunitas yang bisa mendukung kita mengasihi 我 Tuhan. 们感谢上帝，我们的教会有 Home 这样子的一个小组，能够支持我们，能够帮助我们。 Nah, itu pelajaran pertama. 这 Bapak 是我们 sekalian. 所学的一件事情。 Kita masuk ke pelajaran yang terakhir, pelajaran yang kedua. 我们要进入第二，也是最后的这个事情。 Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang tidak mudah menyerah dan tetap berjuang? 我们能成为一个不容易放弃、继续努力的人的这个秘诀是什么呢？ Serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan yang Maha Berdaulat. 第二就是我们要把我们一切的忧虑交在全能神的手中。 Bapak Ibu sekalian, salah satu penyebab terbesar kenapa kita pada akhirnya menyerah terhadap tantangan hidup kita? 那么我们面对挑战放弃最大的原因是什么呢？ Karena kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup kita terlalu besar. 因为我们生活中所面对的这个难处所造成的忧虑太大了。 Nah, orang yang seperti ini di dalam hidupnya dipenuhi dengan pertanyaan yang diawali dengan kalimat ini. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, gimana jadinya ini, bagaimana kalau terjadi begitu. 那么心中忧虑的人，他的记号就是他总是会问说，他总是会发出一些假设性的问题：如果这样怎么办？如果那样怎 Saking 么办？ banyaknya kalimat bagaimana ini, bagaimana itu di dalam hidupnya, maka orang ini sadar atau tidak sadar dia dilemahkan, dia dilumpuhkan, pada akhirnya dia menyerah dan tidak mau lagi maju menghadapi tantangan hidupnya. 因为他所发出假设性的问题过多呢，他就到最后软弱，到最后就放弃。 Nah, Bapak Ibu sekalian, pada awalnya Esther pun juga mengalami yang namanya kekhawatiran dan ketakutan ketika mau menghadapi tantangannya. 那么当以斯帖面对他挑战的时候，他一开始也有这样子的一个忧虑。
Nah, kalau kita membaca ayat yang ke-11, 如果我们读第11节， di sana kita akan merasakan kebimbangan, keraguan, kekhawatiran ada di hati Esther. 我们就会感受到以斯帖心中的那一种疑惑，他心中的那一种忧虑。 Esther khawatir dengan resikonya yang akan dia terima jika dia menghadap raja tanpa dipanggil. 那么以斯帖他担心，他忧虑，如果他上入内院见王，怎么办呢？ Dia gentar, dia cemas, dia takut karena ada nyawa yang sedang dipertaruhkan. 他忧虑，他惧怕，因为他的命在危险当中。 Namun Bapak Ibu sekalian, luar biasanya di ayat yang ke-16 kita bisa melihat sebuah perubahan yang drastis dari sikap Esther. 但是在第16节里面，我们看到以斯帖心态大大的转变。 Di sana Esther mengungkapkan atau mengatakan satu kalimat yang luar 那 biasa, 么在那 kuat 边 sekali. 以斯帖说出一个非常强的一句话 Dia katakan, jika aku harus mati, biarlah aku mati. 我若死就死吧。 Dia menerobos rasa takutnya, dia melampaui rasa cemasnya. 他面对他的惧怕，他胜过他的忧虑。 Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Esther bisa mengalami perubahan sikap dari yang khawatir menjadi orang yang berani berjuang menghadapi 那么 tantangan? 问题是，他原来是一个忧虑的人，他如何能变成这样子一个有信心的人、有勇气的人呢？ Nah, Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah karena Esther memahami, bukan hanya sekedar memahami, tapi dia juga percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang maha berdaulat. 答案就是因为以斯帖相信，他认识他的上帝是掌权的上帝。 Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Wajah kenapa soibia. Esther bisa berubah dari orang yang khawatir, yang takut, menjadi orang yang berani menghadapi tantangannya? Karena dia memahami dan dia percaya pada Tuhannya yang maha berdaulat. 那么为什么以斯帖他从一个软弱忧虑的人，到最后变成一个勇敢来面对他这个问题的人呢？因为他非常的相信他的上帝是掌权的上 Bapak 帝。 Ibu saudara-saudara sekalian, kerap kali sering kali kita mendengar Tuhan maha berdaulat, bahkan kita pun sering mengatakannya. 弟兄姐妹，我们很时常听到这句话，并且我们也很时常说出这句话。我们说上帝他是掌权的上帝。 Tapi pertanyaannya, apakah kita memahaminya atau bahkan kita mempercayainya bahwa Tuhan kita Tuhan berdaulat? 但是问题是我们了解这件事情吗？我们相信这句话吗？ Apa sih Bapak Ibu sekalian Tuhan yang berdaulat itu? 到底掌权的上帝是什么事情呢？ Tuhan yang maha berdaulat adalah Tuhan yang sanggup mengendalikan, mengarahkan segala sesuatu di dalam dunia ini, termasuk hidup kita, untuk mewujudkan rencana, kehendak, dan tujuan Tuhan. 那么掌权的上帝意思就是说，他掌管万物，并且他使万物都互相效力，来完成他自己的美意在我们的生命当中。 Singkatnya Bapak Ibu sekalian, di dalam kedaulatan Tuhan, segala sesuatu ada di dalam kendalinya. 那么在他的这个权柄之下，万物一切的事情都在他的掌管里面。 Tidak ada satu peristiwa di dalam hidup kita membuat Tuhan menjadi kewalahan. 那么在我们的生命当中，在我们的生活里面，从来没有一件事情使上帝 Tidak 控制 ada 不了 satu 的。 peristiwa di dalam dunia ini yang membuat Tuhan menjadi panik. 那么没有任何一件事情使上帝失控。 Semua ada di dalam 那么 pengaturannya. 所有的任何一件事情都在他的控制，在他的安排之下。 Di mana Esther bisa mendapatkan pemahaman seperti ini? 那么以斯帖从哪里得到这样子的一个理解呢？ Di ayat ke-14 Mordekai mengatakan demikian. 14节，摩地改这样子说： Ketika dia menasihati Esther, 当他劝以斯帖的时候， Mordekai katakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. 14节说：此时你若闭口不言，犹大必从别处的解脱蒙拯救，你和你父家必至灭亡，焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？ Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Ibraninya, 弟兄姐妹们，在希伯来文里面， nah kata kerja yang dipakai di ayat ini bersifat pasif. 那么在这里所使用的这个动词，它是被动形态的。 Artinya seolah-olah Mordekai ingin mengingatkan kepada Esther bahwa segala sesuatu yang dia punya, segala posisi yang dia sekarang sedang rasakan, itu bukan karena usahanya semata, tapi karena pemberian dan anugerah Tuhan. 意思就是说，摩地改想要提醒以斯帖说，你所有的今天的这样子的一个位置，不是因为你努力所得来的，乃是因为上帝安排给你的。 Tuhan yang berdaulatlah yang melakukannya.
是那掌权的上帝完成这件事情的。 Dengan kata lain, Mordekai menjelaskan kalau Esther itu diarahkan, dipimpin, dituntun menjadi ratu, 换句话说，摩地改想告诉以斯帖说，如果上帝既然这样子带领你，立你为王后， itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kecantikannya, bukan juga karena hokinya atau keuntungannya, kemujurannya. 这不是因为她的本事，这也不是因为她长得漂亮，这也不是因为她幸运， Tapi Tuhan yang maha berdaulatlah yang merancangkannya sehingga dia mendapatkan posisi itu. 那是因为那掌权的上帝来这样子安排，使她拥有这样子的一个位 Tentu 分。 saja bukan untuk kepuasannya, tentu saja bukan untuk kesenangannya. 当然不是为了她自己的这个喜乐， Tapi karena ada rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. 那是因为透过她，上帝要完成他的救赎大功，来拯救他的百姓。 Dan jika sekalipun Esther tidak bersedia menjadi alatnya, 那么，就算以斯帖他也不想成为上帝手中的器皿， Tuhan pun tidak akan panik. Tuhan tidak akan kekurangan orang dan cara untuk menggenapkan 上帝他 rencananya 也 itu. 不至于失控，上帝他也不至于缺少人，他仍然可以完成他的计划。 Karena itulah di sini Mordekai menasihati Esther untuk menyerahkan kekhawatiran dan ketakutannya pada Tuhan yang berdaulat. 为这个缘故呢，摩地改他劝以斯帖把他的这样子的一个忧虑，把他心里面的惧怕交在上帝的手 Tuhan 中。 yang membuat hal-hal yang tidak mungkin bisa mungkin seperti yang terjadi pada Esther, perempuan biasa menjadi ratu. 那么，上帝使不可能的变为可能，就是使这个平民百姓以斯帖变为王后。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们啊， kalau kita memahami dengan benar-benar dan dengan sungguh-sungguh tentang Allah yang berdaulat, 那么如果我们真正的了解什么是掌权的上帝的话， maka Bapak Ibu sekalian kita akan terbit seperti Esther. 那么我们就会像以斯帖一样， Kita akan menjadi pribadi yang mungkin pada awalnya khawatir, tapi kita akan menjadi, ketika memahaminya, kita akan menyadari siapa Tuhan kita, maka kita akan terbit menjadi pribadi yang tidak menyerah dan berani berjuang. 我们一开始当然会忧虑，但是我们了解掌权的神之后，我们就会这样子的兴起，像以斯帖一样勇敢的面对他的挑战，面对我们的忧虑。 Karena kita tahu tidak ada sesuatu apapun yang bisa terjadi di luar kendali Tuhan 因为我 yang 们 berdaulat. 深深知道，如果不透过神的准许，没有一件事情能够发生。 Namun Bapak Ibu sekalian, sayang tidak sedikit orang Kristen sulit mempercayai kebenaran ini. 但是弟兄姐妹们很遗憾，不少的基督徒他们难以相信 Kenapa 神的 demikian 这 Bapak 个 Ibu sekalian? 权柄。为什么呢？ Karena kerap kali beberapa orang memandang terlalu sempit tentang bagaimana Tuhan yang maha berdaulat itu bekerja. 因为呢，很多的人他们对于这个掌权的神的作为看的或者理解的太微小了， Seringkali 太狭 beberapa 窄了。 Seringkali beberapa orang ini berpikir Tuhan berdaulat kalau dia melakukan mukjizat ini, dia melakukan hal-hal yang spektakuler ini dan itu. 有一些人呢，他们想说，上帝他是掌权的上帝，如果他为我们行神迹奇事， Orang sakit disembuhkan, orang bangkrut dikayakan kembali. 病人得医治，破产的这个发财。 Bapak Ibu sekalian, jika kita berpikir demikian, maka kita sedang membatasi pekerjaan Tuhan yang berdaulat itu. 如果我们这样想，我们就在限制那全能神的这个作为。 Karena sesungguhnya setiap pekerjaan Tuhan, setiap karya Tuhan apapun itu bentuknya atas hidup kita, sesungguhnya nilainya spesial dan luar biasa. 因为神在我们身上的任何一个作为，它的价值极其宝贵。 Kita saja manusia yang menilainya yang ini luar biasa dan yang ini tidak luar biasa. 那么问题是在于我们人，我们很多时候衡量说这件事情宝贵，那件事情不宝贵。 Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. 那我们一起来注意， Di dalam kitab Esther 在以斯帖记里面， itu tidak pernah disebutkan nama Tuhan sekalipun. 那么从来没有记载上帝的这个名字。 Dan di dalam kitab Esther tidak dicatat satu kali pun Tuhan melakukan mujizat atau perkara yang spektakuler. 那么在以斯帖记里面，从来也没有记载上帝有做任何一个奇迹。 Tapi kalau kita membaca pelan-pelan dan sungguh-sungguh, 但是如果我们慢慢的研究， kita akan melihat dan kita akan menyadari bahwa Tuhan tetap melakukan karya yang begitu besar, yaitu menyelamatkan umat dari rencana jahat. 我们就会看到，其实上帝正在行奇事，就是拯救他的百姓脱离这个计划。 Sekalipun cara-caranya dianggap cara-cara biasa oleh manusia. 虽然人认为这些方法都是很一般的方法， Tidak ada laut yang dibelah, tidak ada guntur yang menggelegar. 神没有为他们这个分裂这个红海，
Tapi setiap pekerjaan Tuhan yang berdaulat, sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu nilainya luar biasa atas kehidupan umat-umat. 但是神在他百姓身上所完成的这个作为，这个价值极其宝贵。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita serahkan segala kekhawatiran 所以弟 kita. 兄姐妹们，我们一起来把我们的忧虑交在神的手 Dan 中， mulailah pandanglah Tuhan yang 我们 berdaulat 要 itu. 一起来仰望那全能神。 Tuhan yang selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spesial bagi umat-umatnya. 他总是为他的百姓来完成那特别的这个计划，特别的作为。 Mulailah, jangan khawatir. 我们要开始不忧虑， Karena kekhawatiran memindahkan beban dari pundak Allah yang kuat ke pundak kita yang lemah. 因为忧虑呢，把这个重担从伟大神的肩膀上移到我们软弱人的肩膀上， Kita akan melambat, 我们就会慢下来， kita akan terengah-engah, 我们就会喘， lalu kita akan menyerah, 我们就会放弃， dan pada akhirnya kita akan tenggelam. 到最后我们就会沉下去， Mari 沉沦。 Bapak Ibu sekalian, izinkan Tuhan memikul beban yang sekarang ini sedang menekan kita. 弟兄姐妹们，我们要容许上帝来拿起，来担当这个我们弃压我们肩膀上的一切的重担。 Izinkan Tuhan memikul kekhawatiran-kekhawatiran akibat hal-hal yang tidak kita pahami. 我们要准许上帝来挪去我们因为不理解的这些事情的一些重 Yang 担。 hadir, yang terus menakuti kita. 他不断的来攻击我们，来恐吓我们， Sehingga kita terus bertanya di dalam hidup kita, bagaimana jika anak saya begini, bagaimana jika usaha saya begini, bagaimana kalau suami saya begini, yang dipenuhi dengan kata bagaimana 以 itu. 至于我们不断的疑问上帝说：假如我的孩子这样怎么办？假如我的事业这样怎么办？ Izinkan juga Tuhan memikul kekhawatiran kita untuk hal-hal yang tidak terjadi, tetapi kita takut karena mendengarnya. 那么我们也要求上帝来挪去那一些没有发生的事情，可是因为我们心里惧怕，而在我们心中产生这样子的这个作用。 Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita tidak perlu menyalakan televisi 今天我们不需要打开电视 untuk kita dapat informasi, 来看到一些的新闻消息， apalagi membeli koran. 更何况我们买报纸， Informasi itu datang langsung kepada kita melalui HP-HP kita. 那么在我们的手机里面，我们可以收到很多的这个信息， Dari grup WA, dari grup ini, grup itu. 透过 VR 各种各样的群体，还有很多的群体， Ada berita yang menghiburkan, ada berita yang membesar-besarkan. 有一些安慰我们心的消息，有一些来恐吓我们 Ada 心的 berita 消 yang 息， memberikan kita sukacita, tapi tidak sedikit ada berita yang menakutkan bagi kita. 有一些消息带来给我们极大的喜乐，有一些消息使我们心里惧怕。 Berita-berita yang belum tentu kebenarannya. 那一些消息呢，还不一定是真的呢。 Ketika kita mulai cemas oleh itu, 当我们心中因为这些事情而开始这个忧虑的时候， Tuhan mau katakan, serahkanlah kekhawatiran itu. 神他要告诉我们说：“你把你的忧虑交给我吧。” Dan juga Bapak Ibu sekalian, izinkan juga serahkan Tuhan memikul kekhawatiran-kekhawatiran untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. 也要请神来担当我们一切的忧虑，担当我们一切控制不了的这一些重担。 Untuk hal-hal yang harus kita terima, 我们要面对、要接受的一切事情， tapi kita tidak bisa mengubahnya. 但是我们改变不了这些事情。 Kondisi perekonomian kita, kondisi tubuh kita, kondisi wajah kita, apapun itu. 我们经济的状况，我们身体健康的状况，或者我们任何一个状况， Percaya saja Tuhan pasti sanggup menolong kita. 我们要相信上帝，他能够帮助我们， Karena Dia adalah Allah yang berdaulat yang mampu mengendalikan segala sesuatu. 因为他是全能神，他掌管，他控制一切， Bisa mengubah hal yang buruk, bisa menjadi hal yang baik bagi kita. 改变坏变为好。 Mungkin saat ini pun kita sedang bergumul untuk hal-hal yang seperti itu. 也许我们今天也在面对这样子的一个难处， Mungkin masih ada kekhawatiran yang sekarang sedang ada di dalam hati kita. 也许此时此刻我们心中有一些的忧虑， Apalagi saat ini kita sedang ada di tengah-tengah wabah virus corona seperti ini. 更何况我们今天处在这样子的流行病、传染病当中， Itu sesuatu yang normal Bapak Ibu sekalian. 我们有这样子的一个惧怕，这是很正常的。 Tapi hari ini firman Tuhan menantang kita. 但是今天神的话挑战我们， Apapun pergumulannya, apapun kekhawatiranmu, apapun kecemasanmu, maukah engkau bawa, serahkan kepada Tuhan yang berdaulat 你 itu. 的征兆不论是什么，你的惧怕不论是什么，你的忧虑不论是什么，你愿意把那一些事情带到上帝的面前吗？ Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah sekali lagi kehilangan cara, kehilangan kuasanya untuk menolong umat-umat kesayangannya. 你要永远记得，上帝他从来没有失去过方法，他从来没有断绝过这个方法来帮助我们。
他所爱的 kita 百姓。 memiliki Tuhan yang memegang kendali. 我们的上帝是控制、是掌管的上帝。 Kita memiliki Tuhan yang mampu, sanggup menerbitkan sesuatu yang gelap menjadi terang dalam hidup kita. 我们的上帝使黑暗变为光明。 Dan kalau Bapak Ibu sekalian kita meragukan kedaulatan Tuhan yang seperti itu, 那么，如果我们怀疑上帝这样子的一个这个能力的话， kita ragu bahwa Tuhan mampu mengubah yang buruk menjadi hal yang baik bagi kita. 如果我们怀疑上帝能使恶变为善， Mari Bapak Ibu sekalian, 那么我们一起来， pandanglah pada salib Kristus. 我们要仰望上帝 Karena 主耶稣 salib 基督的 Kristus 十字 adalah 架， bukti terhebat 因为主耶稣的十字架是最大、最厉害的一个证据， dari kedaulatan Tuhan yang sanggup mengubah hal yang terburuk di dalam dunia menjadi hal yang terbaik, terbesar di dalam dunia. 证明他能够改变世界上最坏、最恶的一件事情，变为最美、最好的一件事情。 Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, 我再说一遍， jika kita meragukan Tuhan berdaulat bisa mengubah hal-hal yang buruk menjadi baik bagi 如果我 kita, 们怀疑那全能神能够使恶变为善的话， pandanglah pada 我 salib 们就要 Kristus. 仰望耶稣的十字架， Karena salib Kristus adalah bukti terhebat dari kedaulatan 因 Tuhan 为基督的十字架是上帝最有能力的一个证据， yang sanggup mengubah tragedi buruk menjadi kebaikan terbesar bagi kita. 他使恶变为好，使恶变为善。 Salib adalah tragedi terburuk di dunia ini. 那么十字架是世界上最大的一个悲剧， Karena Tuhan pencipta alam semesta 因为创造宇宙万物的上帝， rela mengalami penderitaan, dihina, dianiaya, 他愿意被人欺绝，愿意被人这样子的一个侮辱， dan harus mati secara tidak manusiawi. 并且很残忍的死亡。 Salib adalah tragedi terburuk sepanjang sejarah. 那么十字架是人类历史里面最悲惨的一 Karena 个 sang 这个 pencipta 悲剧， rela memberikan dirinya dibunuh oleh 因 ciptaannya. 为创造者他愿意牺牲自己，被受造者所残杀。 Tetapi salib bukan akhir segalanya. 但是十字架不是一切的证据， Karena 3 hari setelah itu dia bangkit menang mengalahkan 因 maut. 为3天之后他复活，战胜死亡。 Karena itulah melalui salib 为这个缘故呢，透过十字架， Tuhan mengubahnya menjadi sebuah berita besar bagi kebaikan seluruh umat manusia. 那么上帝告诉人类一个最好的一个信息。 Di dalam saliblah kita diampuni dosa. 那么在十字架里面，我们的罪得赦 Di 免。 dalam saliblah kita dijadikan anaknya. 那么在十字架里面， Di 我 dalam 们变成他的 saliblah 孩子 relasi kita dipulihkan dengan Allah Bapa. 在十字架里面，我们与天父上帝 Di 的这个 dalam 关系被 saliblah 修 kita 复。 diselamatkan 在十字架里面，我们得蒙拯救， dan kita beroleh hidup yang kekal. 我们得着永生。 Salib adalah bukti hal yang buruk yang dapat diubah menjadi berkat dan kebaikan terbesar oleh Tuhan bagi kita. 那么十字架就是一个证据，告诉我们，证明给我们看，上帝使一个这个悲剧变成一个祝福。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari melalui kisah Ester ini, 所以弟兄姐妹们啊，但愿我们透过以斯帖的这件事情， mari kita belajar jangan menjadi pribadi-pribadi yang mudah menyerah. 我们学习不容易放弃， Teruslah berjuang, 我们要继续的努力， hadapilah tantangan-tantangannya. 我们要面对我们面前所有的这 Karena 些挑 sekali 战， lagi kita memiliki komunitas-komunitas yang mendukung kita. 因为我们有支持我们的这样子的一个团队， Komunitas yang menolong kita semakin dekat dengan 帮 Tuhan. 助我们更加的亲近上帝， Dan kita juga yang paling utama memiliki Tuhan yang berdaulat menolong kita. 并且呢，最主要的，我们有全能神，他帮助我们， Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup 他 kita. 使万事都互相效力，叫我们爱神的人得益处。 Kiranya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah, terus berjuang menghadapi 但愿我们 tantangan-tantangan 每一 kita. 个人都能成为一个不容易放弃的人，并且在主里继续努力。 Kiranya sekali lagi firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan menunjukkan satu lagi kebenaran tentang bagaimana bersyukurnya kita memiliki Tuhan yang begitu 但愿神 mengasihi 的话 kita. 鼓励我们，给我们新的盼望，并且使我们不断的感恩，我们拥有这样子全能神。 Mari Bapak Ibu kita berdoa, dimohon kepada penginjil Mikam bahwa 我 kita 们一 masuk 起 dalam 低 doa. 头祷告，天父上帝，我们满心感谢你。你的话告诉我们，你是全能神，你掌管宇宙万物，并且你不离开你所爱的百姓。你使用以斯帖往后来拯救你的百姓。我们相信你今天也要使用我们来成为许多人的祝福，并且今天在我们的困难当中，你也要使用
我们教会里面的团队，教会里面的这个团体，主内的弟兄姐妹们来鼓励我们，来帮助我们，不断的在仰望你。主啊，如果我们当中有一些软弱、忧虑、忧伤，心里面惧怕，身体软弱、胆怯、放弃的人，主啊，我们为他们祷告，求你的恩典降在他们身上，求你教导他们再次仰望你，求你也使用我们主内的弟兄姐妹们来彼此鼓励，在爱心彼此帮补。主啊，我们把我们每一个人的生活交在你的手中，你知道我们今天所面对的这个光景，我们惧怕主，我们承认，但是我们要继续的仰望你，我们不要放弃，因为我们所认识的上帝，拯救我们的上帝是一个爱我们的上帝，是一个不放弃我们的上帝。所以在我们的信息里面，我们要继续的这往前走。主啊，你与我们同在，你的圣灵把你的话继续放在我们的心中，继续的对我们说话，来完成你美好的这个工作。感谢恩主，听我们的祷告，奉靠耶稣的名祈求，阿们，阿们。